Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan pada anda macam mana cara nak buat pola tangan puff. Sekarang ni saya dah siap buat satu contoh sampel baju. Okey, saya dah siap jahit sebelah je. Sebelah lagi ni saya akan tunjuklah macam mana cara nak jahit dia. Okey, so ni saya guna pola basic. So saya akan tunjuk kepada anda cara nak olah daripada pola basic. Macam mana boleh dapat puff ni. Ni cara yang paling simple sangat-sangat. Okey. Okey, saya nak tunjuk satu lagi sampel yang saya dah siap jahit. Okey, untuk yang ni pula, kalau anda perasan yang bahagian sini, dia cantik sikit. Okey, pola asas dia ataupun master pattern dia, saya akan tunjuk juga. Dia punya cara nak buat pola tu, saya dah tunjuk sebelum ni. So, cara nak dapatkan dia punya atas ni je, yang puff ni je. Okey, ni pola basic untuk lengan yang baju warna pink tu. Okey, yang sampel warna pink tu. So, saya tekap dulu dekat kertas lain. Okey, so macam ni. Okey, jadi bahagian sini ni kita boleh naikkan 2 inci ataupun 2 inci setengah. Macam saya buat tu 2 inci je. So, macam dia punya kedut tu tak banyak. Okey, so naikkan kat sini 2 inci. Okey, jadi saya dah naikkan kat sini 2 inci. Kemudian kita bentukkan ke sini. Okey, bila dah naikkan sini 2 inci, yang sini kita bentukkan. Okey, untuk bahagian sini ni, kita boleh buat freehand ataupun kita guna pembaris lah. Kalau guna pembaris macam ni. Okey, kita kena cari bentuk yang cantik dan yang sesuai lah. Okey, kalau kata nak besar lagi pun boleh. Okey, macam ni saya buat freehand je, yang ni. So, kita bagilah bentuk cantik kat bahagian sini. Okey. Okey. Okey, jadi ni saya dah pekatkan guna marker. Okey. Kat sini anda boleh naikkan 2 inci ataupun 2 inci setengah ataupun lebih lagi tu terpulang pada anda. Macam yang saya buat ni just nice je. Dia punya puff tu tak banyak sangat tapi dia cantik lah. Okey, kemudian satu lagi untuk labuh tangan ni. Okey, labuh tangan yang asal ni contoh 22, anda kena tolak 1 inci. Okey, kena tolak 1 inci sebab nanti kalau kita tak tolak dia jadi makin labuh. Okey, yang ni pula contoh yang saya dah siap potong. Okey, kalau perasan kat bahagian sini ni dia macam runcing sikit. Okey, yang ni saya buat macam lebar sikit. Okey, kalau dia macam runcing sikit macam ni, dia punya kedut tu macam tak berapa nak banyak lagi. So, anda bolehlah kembangkan lagi. Okey, ni pun boleh je nak besar lagi. Okey, macam saya cakap awal-awal tadi, ini teknik yang paling mudah. Sebab kalau ada teknik lain, dia jadi kembung dia tu lain sebab dia guna teknik slashing method. Dia lagi banyak lebihan tu, tapi kita kena pecah pola. So, yang tu saya tak pernah share lagi. InsyaAllah ada rezeki saya share yang tu. So, sekarang kita fokus pada yang mudah dan cantik juga. Okey, untuk sleeve yang contoh baju biru tu, saya guna pola tangan ni. Okey, untuk pola tangan ni saya ada share juga dia punya cara nak buat pola. So, anda boleh tengok balik cara nak buat pola yang ni. Jadi, untuk bahagian yang nak dapatkan dia punya puff tu, nak buat puff tu, saya just guna teknik yang sama macam ni lah. Okey, daripada sini kita bentukkan dan sini ni kita naiklah 2 inci ataupun 2,5 ataupun 3 terpulang kepada anda. Okey, lepas tu just bentukkan je dengan ruler ataupun freehand. Okey, jadi sekarang ni saya nak tunjuk cara saya jahit. Okey, yang kat sini ni kena guna mata jahitan kasar. Yang saya kata jahit kedut tu kan. So, mata jahitan kasar. So, anda boleh guna 3,5 ataupun 4. Yang ni saya guna 4. Okey. Jadi, saya akan jahit dekat sini 1, 2, 3. Kalau anda nak buat 2 pun boleh. Macam saya suka buat 3 sebab dia senang kita nak adjust dia punya kedut tu. So, daripada ni yang penanda aras yang first, yang dekat ketiak ni, yang ni daripada sini sampai dari sini. Okey, kalau anda nak dia keras yang kedut puff ni, anda boleh guna interfacing yang fabric punya. Kalau guna yang interfacing yang biasa ni takut hancur. So, saya tak ada fabric, so saya tak guna. So, memang dia macam jatuh bila kita pakai. So, kalau nak cantik, anda kena cari interfacing yang fabric lah. Okey, untuk yang kita buat blazer tu. So, ni jahitan yang pertama saya buat. So, lepas ni saya akan jahit yang dekat tengah ni pula. Lepas tu dekat sini. Okey. Pastikan yang ni, benang yang ni panjang. Sebab nanti kita nak tarik buat kedut. Okey, jadi ni saya dah siap jahit mata kasar. Okey, yang ni pun saya dah siap jahit. Saya iron dulu.
Lepas tu baru kita sambung pada baju. Okey, jadi sebelum saya tarik kedut ni bahagian center lengan. Okey. Bahagian center lengan kat bahu ni kita tanda. Lepas tu baru kita tarik. Okey. Dia dua cara. Sama ada kita nak peniti dulu masuk dalam baju ni, baru kita tarik, ataupun kita tarik dulu. Dia mana-mana pun boleh sebenarnya. So kalau kata kita nak tarik dulu, so kita peganglah 3 bahagian yang kita dah buat ni. Okay. So kalau kita nak tarik dulu, so kita peganglah bahagian yang kita dah ni. So kita just tarik je. Okay. Sampai ke sini. So dia kecil je, dia sikit je dia punya kedut tu. Nampak macam sikit lah. Okay. Okay. So macam tu. So kita pastikan bahagian kedut sini, kanan dengan kiri ni sama banyak lah. Baru balance kan. So saya buat yang sebelah lagi. So saya dah siap buat dia punya kedut. So kita bagi yang ni dengan sini sama. Okay, lepas tu bila kita masuk dalam lubang tangan ni, kalau kata ni terlebih, yang ni terkecil, kita adjust lah dia punya kedut ni. Okay, so saya masukkan dulu kat sini. Okay, cara nak masukkan dia tu sama je lah macam kita jahit lengan biasa. Okay, dalam keadaan yang ni terbalik macam ni. Okay. Kemudian ni dalam keadaan terbalik macam ni, kita masukkan. So pastikan yang sebelah cantik bertemu cantik. So kita peniti dekat atas bahu dengan dekat bawah ketiak ni. Okey, jadi macam yang saya cakap tadi, yang ni nampak besar kan? Yang ni nampak sempit. So kita adjust dia punya kedut ni. Okey. Kita bagi dia sama. Okey. Kita bagi dia sama. Okay, bila kita dah bagi dia sama, kita pastikanlah bahagian kedut ni, kiri dengan kanan ataupun depan dengan belakang tu, dia sama banyak lah. Okay, jadi ni saya dah adjust dah, bagi dia cantik, ngam dengan yang bahagian badan. Okay, so kita boleh jahit je macam biasa. Saya start jahit daripada bawah. Jangan lupa tukar mata jahitan balik. Lepas tu just jahit je. Jadi ni dah siap jahit. So kita tengok bahagian depan. So dia jadilah macam ni. Okay, so yang ni kita boleh buka lah balik. Okay, so saya buka dulu. Okay, jadi ni jahitan masa kasar yang nampak tu saya dah buang. So kalau kata anda pakai interfacing, dia cantik tegak macam ni je. Dia macam tu je. Tapi sebab ni dia tak ada interfacing kan, so dia akan macam jatuh sikit. Jadi saya akan tunjuk gambar saya fitting. Okay, jadi ni saya dah fitting. So dia macam ni. So ni yang teknik basic dia memang akan ada lebihan macam ni. Tapi bila kita angkat tangan kan, dia selesa lah yang ni. Okay, so ni bahagian sini. So saya tunjuk baju yang satu lagi pula. Yang ni yang teknik satu lagi. Okay, dia macam cantik sikit bahagian sini. Okay. Okay, jadi untuk teknik ni kalau kita tak pasang interfacing pun dia nampak terletak cantik. Tapi kalau kita pasang lagi cantik lah. Okay.
Jadi boleh nampak kat sini dia punya perbezaan teknik je yang kita guna. So mendapatkan hasil yang sedikit berbeza lah daripada segi kekemasan. Jadi untuk pola baju pula saya guna pola basic je. Okey, kemudian untuk bahagian bahu depan ni saya tolak 3/4. Okey. So kan kita masuk dekat ketiak ni, kat bukaan hadapan ni ataupun dekat ketiak ni kan, keliling ketiak kita masuk 3/4. So anda selarikan je 3/4. Anda selarikan je kat sini. Okey, yang belakang pula kan kita masukkan setengah kat sini kan. So saya selarikan juga. So jadi kita buang je. Mengikut kita punya bahagian yang kita masukkan tu. Okey, bahagian bukaan hadapan, bukaan belakang. So dekat atas ni dia akan jadi tak sama tau. Okey, jadi anda buat macam ni. So yang bahagian sini dia akan macam ada lebih. Okey. So yang ni kita samakan. Okey, sebab belakang buang setengah, depan buang 3/4. So bahagian sini akan macam ada lebih. So yang lebih bahagian sini ni anda samakan dia. Maksudnya cantikkan lengkungan bahagian belakang ni. Baru senang nak cantum. Jadinya sebelum kita potong kain tu, kita pastikan kita punya pola ni dalam keadaan yang okey lah. Baru tak ada masalah masa kita nak cantum. Okey, bahagian yang anda nak kedut pula, jangan ambil dekat bahagian sini, ambil dekat sini sikit. Okey? Kalau nak ambil daripada sini pun boleh juga. Kalau nak jahit daripada sini boleh juga. Tapi sama je, kedut tu akan sikit je terkumpul dekat sini. So boleh je daripada sini. Kalau nak letak interfacing pun daripada sini je. Okey, untuk dia terletak kan. So just jahit je mata kasar. Jadi setakat tu je perkongsian saya untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat mencuba. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan soalan, anda boleh drop je komen kat bawah. Bye. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.